Pagi ini saya nampak kita ni kadang-kadang sangat mudah lupa kepada perbuatan kita, lupa kepada percakapan kita. Ada seorang itulah, saya tak mau sebut, kau sebut nama dia nanti dia saman. Jadi apa yang saya dengar, kononnya tidak ada seinci pun tanah di Melaka itu akan diserahkan kepada DAP. Persoalannya, kamu bodoh ke cerdik? Kan DAP ada 8 kawasan dia, Dewan Undangan Negeri dia di Melaka. Jadi, apa yang dikatakan seinci itu? Maknanya, seinci apa? Kalau kamu tak serahkan, maknanya DAP sudah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan 8 kawasan daripada 28. Dari itu tak mungkin kamu boleh berkata bahawa saya tidak akan serahkan walaupun seinci tanah di Melaka ini kepada DAP. Itu cakap pakai perut, bukan cakap pakai otak. Kalau kita pakai cakap pakai otak, kata kita mestilah berhemah, berfikiran waras. Ini pilihan raya. DAP bukan pertubuhan haram, dia bukan kongsi kelab, dia pertubuhan berdaftar dan antara satunya parti yang memeriahkan demokrasi dalam negara kita ini. Jadi kalau kita berlaku pilihan raya di sana, di Melaka, yang kita nak perang ni siapa? DAP itu ada badan induk dia, namanya Pakatan Harapan. Kenapa tak sebut? Kita tidak akan menyerahkan kerajaan Melaka ini sekali lagi kepada kerajaan PH, Pakatan Harapan, di mana DAP berada di dalam Pakatan Harapan itu. Itu lebih tertib dan berbudi bahasa dan menunjukkan otak kita ni baik sedikitlah pada orang lain. Jadi apa yang saya nak katakan di dalam perkara ini, kita mesti memahami demokrasi ini. Demokrasi ini ialah kebebasan rakyat memilih wakil rakyat. Dan jika ada majoritinya, maknanya sebilangan besar parti yang memerintah itu mempunyai kuasa majoriti, atau individu-individu itu berkumpul, dia boleh menubuhkan kerajaan. Kalau 28 bagi 2, 14, dia ada 15, 16, 17, dia boleh menubuhkan kerajaan. Itu yang dipanggil konsep demokrasi. Dari itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, pada malam tadi, pelancaran itu lebih banyak kepada membuang masa. Sebab apabila kita nak melancarkan jentera, melancarkan gerak kerja, pertama sekali kita jelaskan kepada anggota parti kita. Kita kena beri semangat kepada anggota parti kita. Seperti kita nak pergi berperang. Apabila kita pergi berperang, panglima tentera, komander platoon ke batalion ke selalu berkata bahawa kita akan pergi, mungkin pergi tak kembali lagi. Ataupun dia berkata bahawa kita berjuanglah ketisisan darah yang terakhir, mempertahankan maruah negara, kedaulatan negara, dan juga kita dijajah oleh orang lain. Dari itu, komunikasi politik dalam politik kontemporari ini cukup penting. Jadi bukan sembrono kita nak bercakap dalam era tahun 70-an, 80-an, 90-an, atau kembali ke era tahun 50-an demi kepentingan Melayu dan sebagainya. Rakyat sekarang tak mau mendengar perkara-perkara yang demikian. Rakyat mahu sekarang ni apa yang kamu boleh bagi kepada rakyat. Walaupun negara ini berkata, jangan kamu tanya negara apa boleh bagi kepada kamu, tapi kamu tanya apa yang kamu boleh bagi kepada negara. Dalam konsep ini betul, tetapi rakyat juga perlu tanya kepada parti politik ini, apa yang mereka dapat jika memilih parti politik ini. Kalau mereka memilih BN, apa yang mereka dapat? Itu yang penting.
Kenapa kita perlu menolak Pakatan Harapan, Perikatan Nasional? Itu kena jelaskan kepada rakyat supaya rakyat faham untuk membuat pilihan. Tetapi kalau kita menyerang secara sembrono dengan ayat-ayat retorik yang tidak memberikan impak, rakyat merasai nikmatnya percakapan itu, harapannya kepada percakapan itu. Patut kita laungkan kepada rakyat dalam masa pilihan raya, bukan nak menyerang sana, nak menyerang sini, bercerita yang kisah lalu. Kita nak melihat ke depan. Kita kena tengok apa yang mana-mana parti. Sekarang kita faham bahawa rakyat menerima Pakatan Harapan kerana ia dilihat sebagai pembangkang untuk membetulkan kerajaan kita. Jadi rakyat-rakyat yang marah dengan Barisan Nasional UMNO ni, dia tahu juga bahawa Pakatan Harapan ni tidak juga membawa banyak manifesto ataupun ucapan janji, tetapi mereka tidak memberikan sokongan. Kerana apa? Jadi kita kena melihat skop psikologi politiknya, psikologi sosialnya terhadap rakyat di Melaka itu. Adakah dia benci dengan UMNO? Kalau dia benci dengan UMNO, apa yang dia benci? Parti UMNO ni ke yang pernah berjasa pada dia? Perangai pemimpin UMNO ke? Dia marah dengan UMNO. Kenapa dia marah dengan UMNO? Apa puncinya dia marah ke UMNO? Dia dah minta jambatan ke? Dia dah minta jalan raya ke kampung dia? Dah 5-6 tahun dia tak dibuat. Kita terlepas pandang ke? Jadi benda-benda inilah yang kena dikaji. Bukannya kita nak bercakap depan geng-geng kita dengan syok sendiri. Kerana benda sekarang tak macam dulu. Sekarang dia viral, tersebar, dia pelosok dunia dalam masa yang singkat. Jadi semua orang nak menonton, nak tahu apakah perlunya kena menyokong UMNO atau BN ini. Jadi orang UMNO dan orang BN kena memahami rakyat dengan satu kempen. Kenapa perlu untuk menyokong UMNO dan BN? Itu kena jelaskan kepada rakyat dan orang ramai yang bakal mengundi. Kalau kita tak dapat nak jelaskan kenapa mereka perlu mengundi kita, tentu mereka akan undi pembangkang, Pakatan Harapan, dan mungkin undi Perikatan Nasional sendiri, yang mana kita di dalam kerajaan persekutuan bergabung, tapi di kerajaan negeri kita berperang, berbunuhan sama sendiri. Dari efek kesannya kepada pilihan raya akan datang. Bagaimana berlakunya nanti, orang pun naik pelik. UMNO ni dengan pribumi tubuh kerajaan di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dia berperang-perang. Tak ada dalam dunia yang macam ini. Jadi apa yang patut dibuat, ubah penjenamaan kerajaan ini. Kita memang kerajaan campuran. Jadi kerajaan campuran ini tidak menjadi masalah. Seluruh dunia ada yang membuat kerajaan campuran. Jadi kerajaan campuran persekutuan ini antara UMNO, pribumi, GPRS ke, adalah amalan biasa demokrasi. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ni, kita nak menamakan kerajaan itu kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Perikatan Nasional. Ini menyalahi konsep yang sebenarnya. Dari itu, kita sebagai rakyat perlulah untuk nak mendapat penjelasan kenapa nak perlu menyokong UMNO ni, kalau atau BN. Dan kenapa kita menyokong Pakatan Harapan atau Pakatan. Jadi rakyat sekarang kena dididik dalam konsep demokrasi bentuk baru ini. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah sistem demokrasi kita ni simpang selamat, simpang peranang, tak tahu yang mana nak pergi. Jadi kesimpulannya, kita juga tidak menghormati undang-undang yang kita buat. Pagi tadi saya baca akan kisah pejabat daerah kesihatan Kepong telah pun buat saman kepada program itu sebanyak RM10,000, yang sepatutnya UMNO tidak boleh melakukannya dan tak boleh dapat surat saman sejumlah itu, kerana UMNO ni parti pemerintah. Menteri Kesihatannya dari UMNO,
undang-undang itu diurus oleh Kementerian